Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya, Yoy Karudi Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah obses jadi obses. Pertama kali saya nak ucapkan selamat tahun baru lah. Tahun baru 2021 ni. Ini yang pertama kali kita bersiaran lah untuk tahun ni. Tahun lepas dah habis. Jadi, macam mana semua? Apa azam? Ada azam tahun baru tak? Macam mana tak azam tahun lepas macam mana? Saya tahun lepas pun ada azam. Sebenarnya tahun lepas saya berazam untuk kekal dalam 2 digit berat badan. Sebab tahun 2019 saya berazam untuk capai 2 digit. Sebab masa awal masuk tahun 2019 tu saya masih dalam berat 117, 114 macam tu je. Saya belum dapat lagi bawah 100 kilo. Jadi masa tu saya masih berulang-alik untuk klinik berhenti merokok tu. Saya timbang memang kat situ dalam 114 katanya, 114, 117 atau 114 lah, macam itulah. Masa tu awal Januari tu saya ada buat perubahan lah, sebab saya dah target lah tahun 2019 tu saya nak pergi ke 2 digit. Berat saya tak nak lagi 3 digit. Jadi, tapi syukur Alhamdulillah, sebenarnya pertengahan bulan 2 tu, pertengahan bulan Februari tu, saya pertama kalinya cecah 2 digit. Awal bulan 2 tu saya dah cecah 2 digit. Saya dah pergi 99 kilo. 99.7 tak silap saya. 99.7. Memang tengahan bulan 2, bulan Februari tu saya dah mencapai. Ada banyaklah yang saya buat untuk capai tu, maksudnya dengan kuat, dengan semangatnya nak berhenti merokok, dengan nak buat diet, dengan berlarinya. Saya berlari pagi, petang, malam. Banyak aktiviti kita buat. Kita nak tingkatkan, memang nak capai objektif tu. Tapi sebenarnya cepat pula jadinya masa tu. Saya pergi ke 99 tu, bawah 100 kilo tu, bawah 3 digit tu. Tengahan bulan 2, 17 ke 18 bulan 2, macam tu lah. Saya memang ingat lagi tarikh tu. Saya seronok sangat. Capai matlamat saya. Capai hajat. Tapi yalah, cabaran dia banyak. Tapi syukur Alhamdulillah, sebenarnya start sampai tarikh, bila saya sampai ke 2 digit tu, saya betul-betul macam nak jaga sangat lah. Betul-betul berusaha lah. Tapi biasalah, dia kan biasa bila kita naik malam, bangun tidur, lain timbang apa semua. Tapi memang lepas pada tu saya memang dah tak ada patah balik lagi dah. Saya memang terus turun. Sampailah saya sampai ke 97. Nanti saya akan ceritalah, itu antara tempat yang paling teruk saya start lah. Yang memang tak bergerak, tak beranjak berat badan saya masa saya sampai kat 97 kilo ni. Nanti saya ceritakan. Tapi sekarang ni saya nak ceritalah pasal azab dululah, ni sebenarnya tahun baru ni kan. Jadi itulah. Sejak daripada itu saya berazam, saya tak nak pergi ke 3 angka lagi. Saya nak pergi 2 angka saja. 2 angka cukup. Saya akan pertahankan, saya akan cuba. Jadi bila sampai, syukur Alhamdulillah, sepanjang 2019 tu, saya hujung 2019 tu saya cakap saya akan kekal. 2019 tu saya cakap saya nak pergi ke 2 angka. Tahun 2020 saya bertekad saya akan kekal di dua angka. Alhamdulillah, memang saya tercapailah cita-cita saya tu. Azam tu tercapailah. Kalau ada yang belum capai azam dia orang tahun lepas, ini baru bulan 1, sampai hujung bulan 1 ni masih boleh. Kalau ada apa-apa yang kita belum capai lagi pada bulan 1 tahun lepas tu, pada yang apa azam kita tahun lepas tu, dalam bulan 1 ni masih boleh completekan lagi, boleh cuba lagi. Boleh, tak apa, sikit aja boleh. Sebelum kita nak mulakan, kita nak buat azam baru ke tahun ni. Jadi boleh, banyak benda kita boleh buat. Jadi itulah yang saya nak kongsikan. Saya nak cakap satu perkara lah sebenarnya tahun baru ni. Saya sebenarnya, ialah lately ni, baru-baru ni macam-macam lah. Kita ada baru ni, cerita kami ni ada keluar di M-Star, satu lagi portal lah, online, berita lah, pasal, ialah, wife saya lah, dia orang diinterview oleh satu portal online ni, pasal kita punya grup lah, kita pun ada buat Jom Mojo ni semua. Jadi ramai daripada situ, ramailah orang yang kontak kita apa semua, ramai.
Jadi saya nak jelaskan dekat sini lah. Ada yang tanya saya, sampai ada orang tanya, you doktor dekat mana praktis, ada website apa semua. Saya nak jelaskan dekat sini. Okey, saya nak jelaskan dekat sini biar benar-benar jelas. Saya bukan seorang doktor ya. Saya bukan seorang doktor. Lulusan akademik saya lah sebagai seorang engineer lah. Jadi saya bukan doktor. Saya cuma seorang yang dari internet saya belajar untuk macam mana sihatkan badan, nak turunkan berat badan. Itu yang saya jumpa, metod yang saya cakap daripada dulu. Jadi kenapa itu yang saya jadikan sebenarnya kenapa jadi inspirasi kepada saya untuk buat channel ni, buat video ni, buat YouTube, Facebook page tu, buat grup tu. Sebab saya nak semua orang nampak juga, kalau saya boleh, dia orang pun boleh. Saya bukan doktor, saya bukan orang, saya bukan coaching, saya tak ada fitness coach apa semua, tak ada. Saya betul-betul tak ada. Saya cuma orang yang nak turunkan berat badan, nak ubah gaya hidup, nak baiki kondisi badan saya. Saya ada penyakit kencing manis, darah tinggi, saya nak baiki. Jadi itu yang saya cuba lakukan lah. Jadi itu yang kita buat lah. Jadi itu juga yang saya nak kongsikan dalam page saya ni, supaya orang kat sana tu, kawan-kawan saya dulu, sebab saya selalu bila kawan-kawan je mula-mula kan, yang ada WhatsApp saya, nampak saya kadang-kadang terserempak kawan, dia hantar mesej personal, macam mana kurus badan. Tu saya selalu hantar video, bagi link YouTube Dr. Berg, Dr. Jason Feng. Saya cakap, tengok video ni. Itu yang dulu saya balik pada cerita pertama saya lah, yang macam mana ada yang cakap tak faham English lah apalah. Saya cubalah buat penjelasan. Jadi saya nak beritahu kat sini, yang paling penting sekali, kita semua boleh buat kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh nak buat. Kalau kita sungguh-sungguh nak buat. Saya betul-betul fokus nak turunkan berat badan saya, nak baiki kesihatan saya. Itu sebab saya gunakan moto tu, merubah obes jadi obses. Kita obses tu untuk fokus tu supaya macam mana pun. Dan saya terus-terang cakap, proses ni bukan sekejap lah, memang ambil masa. Jadi itu yang perlu fokus. Kita kena ada fokus. Sebab kita nak duduk dalam satu situasi yang kita ada arah jalan yang kita nak tuju tu, betul-betul kita ada matlamat tu. Kita terus jalan ke jalan yang arah yang kita nak capai lah, betul-betul yang kita nak capai tu. Jadi saya nak semua orang yang tengok saya ni boleh nampak lah, saya tak ada doktor ke coaching ke, tak ada. Saya cuma ada satu je yang bezakan saya dengan banyak orang lain. Saya ada pengalaman turunkan berat badan 100 kilo, hampir 100 kilo, macam tu lah. Itu je yang saya ada, dan itulah yang saya nak kongsikan. Itulah yang saya cuba tunjuk kat orang sama, kawan baru, dia yang kenalan. Itu je yang saya nak kongsikan. Saya boleh, awak pun boleh. Semua orang boleh. Bukan tak ada perlunya ada yang istimewa ke apa. Yang istimewa ialah diri sendiri je. Kita kena ada fokus yang istimewa lah. Betul-betul kita fokus pada diri kita. Kita ni sebenarnya banyak sangat kadang-kadang fokus pada benda lain lah. Benda lain. Sibuk pasal orang lain, sibuk pasal benda lain, besok sibuk pasal tak tahu macam-macam benda, tapi kita sibuk tak pasal diri kita sendiri. Fokus tak pada diri sendiri. Itu yang kita nak cuba. Itu yang saya, satu masa saya tengok, saya nak fokus pada diri saya sendiri. Apa yang saya boleh buat? Macam mana saya buat? Saya memang, saya fikir saya tak ada masa lah, apalah macam-macam. Tapi cuba adakan masa. Saya nak beritahu, ini satu saya nak kongsikan. Tahun pertama yang saya buat semua ni, saya kerja dalam perhotelan. Saya kerja dalam bidang hotel. Jadi kerja saya tu kadang-kadang pagi balik malam, selalulah kerja hotel ni. Orang tahulah hotelier, kadang-kadang kita ni extra working hours tu, memang long working hours tu biasalah. Kerja lama tu memang, waktu kerja panjang tu memang biasalah. Jadi saya ambil cari masa tu. Saya ingat lagi tahun pertama yang saya buat kerja tu, saya sampai memang masa tu, waktu kerja tu memang strictly saya tak pergi cafeteria. Kerja-kerja hotel ni kita ada cafeteria, kita makan kat cafeteria. Setahun pertama tu saya memang tak masuk cafeteria. Waktu lunch tu memang tak masuk langsung. Memang saya tak makan lunch. Apa saya buat waktu lunch saya? Saya pergi jalan dekat parking. Waktu rehat lunch tu, 45 minit waktu makan tu, saya pergi berjalan di parking lot.
parking lot kami ni, dekat parking lot dekat ballroom tu, dia ada 5 tingkat tu. Saya panjat tangga tu 5 tingkat tu, lepas tu saya turun susun parking tu. Setiap hari saya buat macam tu. Setiap hari waktu kerja saya buat macam tu. Sepanjang 45 minit waktu rehat makan saya tu, saya buat tu. Memang berpeluh-peluh, seronok lah rasa. Itu yang saya cakap tadi lah. Kita kena fokus pada diri kita, bagi sedikit masa pada diri kita ni. Kita cari masa tu. Biasalah, kita ni macam-macam alasan kita ada. Jadi, cuba kita usahakan. Kalau kita nak, kita akan cuba cari jalan. Saya waktu kerja, saya cuba waktu makan tu. Janganlah waktu kerja, time kerja tu kita kerja lah. Tapi waktu makan saya tu, saya gunakan untuk diri saya sendirilah. Saya cuba untuk diri saya sendiri. Apa yang baik untuk saya. Jangan makan tengah hari, pergi buat jalan. Itu buat exercise. Itu yang saya buat. Memang syukur Alhamdulillah. Itu memang satu yang sangat-sangat berjaya lah bagi saya. Memang banyak membantulah, sangat-sangat membantulah. Bila saya boleh, masa itulah saya mula start pakai tracking, pakai jam tracking ni, fitness tracker. Tengok step saya, target nak 10,000 step setiap hari, 10,000 langkah tu target tu setiap hari. Masa itulah benda-benda tu pun bantu juga, bagi galakan kan, bagi kita seronok nak buat lagi. Boleh bantu. Ini tak wajib. Benda apa saya cakap ni tak wajib. Saya, apa yang saya kongsikan, saya cuba sedaya upaya. Apa saya buat, saya buat pun apa yang saya buat, saya cuba dengan minimum cost. Tak nak keluar belanja. Saya dah pernah beli obat diet ke apa ke semua, tak nak. Saya tak nak buat tu semua, dah tak berjaya. Saya nak cuba benda lain. Jadi inilah yang saya buat. Jadi saya pakai activity tracker ni, memang seronok lah saja je. Nak kejar 10,000 step tu macam-macam kita buat. Tapi daripada situlah banyak saya belajar. Saya boleh buat, ubah. Jadi kalau boleh saya nak sampaikan dekat sini dalam grup Mojo ni, itulah dia. Dalam grup Mojo ni, grup Mojo yang kita buat ni bukannya ada tujuan saya bukan nak mengajar macam saya ni mengajar ke tak. Saya berkongsi. Saya kongsikan. Saya tunjukkan, saya bagi idea. Saya tak kata semua orang mesti ikut cara saya, dan saya tak kata semua orang akan berjaya bila ikut apa yang saya buat. Tak. Tapi boleh cuba kalau berjaya. Cuba je kalau berjaya. Apa yang saya buat ni boleh berjaya dekat anda semua. Lebih baiklah, terbaiklah kalau anda tak pernah cuba. Terbaiklah kalau dah pernah cuba. Kena cari cara lain lah. Bukan semua jawapan saya pun boleh bagi. Saya tak ada jawapan pada semua benda. Tapi mungkin apa yang saya buat boleh bantu. Alhamdulillah. Kalau tak boleh, mesti jangan berhenti berusaha. Cuba cari, pergi grup lain. Cari lagi dekat Google apa semua. Mungkin ada yang lebih sesuai untuk anda lah. Tapi tak ada yang mustahil. Kalau saya ni yang tak ada kena-mengena dengan bidang perubatan ke apa ke, boleh buat benda-benda ni, boleh ada pengetahuan sampai macam sekarang ni, saya pun kadang-kadang terkagum juga dengan diri sendiri ni. Macam pandai sangat je. Tapi bukan saya pandai sangat. Saya memang ambil tahu. Saya baca, saya kaji, saya belajar. Kalau saya sekolah dulu, saya tahu saya nak buat macam ni, agaknya saya memang lagi bagus sebenarnya. Tapi yelah, kadang-kadang orang tu dia perlulah bila ada keadaan, dah rasa mendesak, macam saya rasa saya penyakit, saya nak betulkan, itu bantu saya lah, bagi saya kekuatan, bagi saya ketabahan, bagi saya kesabaran, bagi saya akhirnya bagi saya satu kejayaan lah. Saya dah cuba banyak kali tak berjaya. Yang boleh bezakan saya dengan doktor ke apa ke, kadang-kadang doktor yang cakap-cakap tu dia pun tak pernah obes. Dia cuma cakap je. Trainer, coach ni dia pun tak pernah obes. Dia mungkin tak faham. Saya boleh cakap saya faham macam mana orang obes. Sebab saya orang obes. Saya pernah obes. Saya tahu macam mana obes. Jadi itu yang saya nak kongsikan. Itu saya boleh kongsikan. Itulah kelebihan saya. Jadi dalam grup Mojo ni bukan untuk saya nak cari pendapatan ke apa ke. Tak ada. Saya cuma nak kongsikan. Nak bantu orang. Kalau saya boleh bantu, Alhamdulillah. Kalau saya tak boleh bantu, saya cuba juga cari macam mana boleh bantu orang tu. InsyaAllah, saya cuba. Saya percaya kalau kita terus cuba, kita akan dapat hasil. Kita kena rajin usaha. Jangan duduk saja tak jadi apa. Saya dah tahulah sebab saya dulu duduk saja. Duduk saja apa jadi, tambah lemak aja dalam badan. Itu je yang berlaku. Jadi, kita nak tukar. Kita nak merubah obes jadi obses. Kita fokus
pada perbaiki kondisi badan. Saya banyak, alhamdulillah, lately ni pula, baru-baru ni makin ramai pula yang ada masalah kesihatan, dah kencing manis dah tinggi lah terutamanya. Boleh, memang betul-betul boleh berkait dengan apa yang pengalaman saya sendirilah, apa yang saya dah buat. Kalau apa saya buat tu boleh bantu dia orang, cuba. Kalau tak boleh, tak apa, kita cari jalan lain apa yang boleh bantu dia. Kita cuba. Okey, kita nak terus cuba. Saya tak nak give up lah. Dulu saya ingat nak give up, saya tak nak give up. Saya sebenarnya takkan give upnya sebenarnya. Saya ni jenis cuba, cari jalan lagi. Cuba cari lagi. Kita cuba. Kita jadi kita beri peluang pada diri kita sendiri. Jangan harap orang bagi peluang pada kita kalau kita sendiri tak nak bagi peluang pada diri kita sendiri. Kita bagi peluang pada diri kita sendiri, nak cuba, nak betulkan, nak baiki. Jadi kalau kita boleh buat, alhamdulillah, insya-Allah akan ada hasil kalau kita berusaha. Itu je yang saya nak sampaikan kat sini. Jadi hari ni kongsian itu je lah. Minta maaf lah, lama saya tak keluar ni, ada sedikit masalah teknikal, tapi sekarang kita akan cuba atasi, kita akan cuba betulkan. Terima kasih banyak-banyak kerana sokong kami. Bagi ramai yang hantar macam-macam macam-macam ucapan, teks, kami dapat pesanan teks. Terima kasih banyak yang bagi semangat, and ramai yang dah macam dia orang kata bantu dia orang lah. Syukur, alhamdulillah, saya sangat syukurlah. Itu je lah saya nak sampaikan kat sini. Terima kasih lah banyak-banyak kerana bantu, kerana support, dan kita tolong kita lah. Kita jaga kita tolong kita. Okey, jadi sebenarnya kita pun sekarang dalam PKP 2.0 ni. Jadi pusingan kedua ni. Jadi harap semua orang jaga diri baik-baik, jaga kesihatan kita, maintain sihatkan badan, jaga, ambil pemakanan yang baik, sentiasa kaji apa pemakanan yang terbaik untuk kita. Kalau kita ada kondisi, apa yang baik untuk kita. Untuk nak tidur malam, apa nak makan, nak cepat tidur, macam mana nak makan, waktu tidur macam mana nak jaga waktu tidur, cukupkan tidur. Kita perlu badan yang sihat, jadi rehat mesti cukup. Kita diet ke, kita IF ke, kita puasa ke, bila kita tidur tu malam tu, apa yang kita buat tu, makanan kita, diet kita, puasa kita tu akan digunakan oleh tidur kita untuk bantu balik badan kita. Itu dia, ada pemakanan kita ambil, lemak-lemak yang digunakan nak dibakar semua akan digunakan. Dalam masa tidur kita ada banyak perkara ajaib berlaku, tapi dapatkan tidur malam tu, waktu malam tidur tu, itu yang paling penting, mesti cuba. Okey, jadi itu je lah perkongsian saya kali ini. Jumpa lagi nanti. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom mojo, bye.